bacaan Al-Fatihah itu disampaikan kepada ruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para nabi dan rasul, sekalian para sahabat dan sekalian para ahli bait dan sekalian para masyayikh, khasnya kepada pengarang kitab Al-Jawharul Mawquf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina wa habibana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawquf wa munabbihatul qulub bagi al-alim al-allamah al-syekh Ali ibn Abdul Rahman al-Kalantani rahimahullah, yang mana kita menyambung pembacaan kitab beliau pada bab yang ke-10, masih lagi pada menyatakan tentang kelebihan hari Jumaat. Jadi kita sampai ke muka surat 54 bagi kitab yang Jawi. Pada baris yang ke-12. Bagi kitab yang Rumi pada muka surat 98 mengenai perkara-perkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Berkata pengarang, dan sunat menggunting akan misainya dan kerat kukunya pada hari Jumaat. Ini adalah disunatkan pada orang-orang yang beriman, untuk menggunting akan misainya dan kerat kukunya pada hari Jumaat. Kerana hari Jumaat adalah hari yang mana kita menyambutnya dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hari Jumaat sebagai hari yang paling mulia dalam seminggu, tu penghulu bagi hari dalam seminggu, maka hari Jumaat disunatkan untuk kita mengemaskan diri kita, antaranya menggunting misai yang panjang, jangan sampai misai itu melebihi daripada bibir kita. Kemudian disunatkan untuk kita mengerat kuku. Ini adalah amalan-amalan yang merupakan fitrah, begitu juga para nabi, mereka akan menggunting misai, dan mengerat kuku. Dan juga disunatkan untuk mencukur bulu kemaluan,
pada hari Jumaat. Dan di samping itu banyak lagi amalan-amalan yang disunatkan untuk dilakukan pada hari Jumaat. Di sini dinyatakan sunat untuk menggunting akan misainya. Dan kalau begitu juga janggut. Kalau janggut itu panjang, lebih daripada segenggam, maka sunat juga diguntingkan. So, kalau janggut yang panjang, orang yang ada janggut panjang, maka dalam kadar segenggam tu, maka yang bakinya tu boleh diguntingkan. Riwayat daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW, barang siapa menggunting misainya pada hari Jumaat, adalah baginya dengan tiap-tiap bulu yang gugur daripadanya 10 kebajikan. Ini Nabi SAW bersabda bahawa barang siapa yang menggunting misainya pada hari Jumaat, bukanlah bermakna pada hari-hari lain kita tidak boleh gunting misai, ataupun potong kuku, boleh juga. Tapi pada hari Jumaat itu disunatkan. Ini pahala lebih kita akan memperolehinya apabila kita menggunting misai ataupun memotong kuku pada hari Jumaat. Kerana adalah baginya dengan tiap-tiap bulu yang gugur daripadanya, iaitu setiap helai-helai bulu misai yang dipotong itu, ianya akan diberikan ganjaran pahala 10 kebajikan bagi setiap helai bulu yang gugur itu. Dan riwayat daripada A'mash, daripada Mujahid, katanya telah lambat datang Jibril alaihi salam atas Nabi SAW. Kemudian datang ia akan dia. Maka sabdanya, apa yang menahankan dikau ya Jibril? Katanya, dan betapa aku datang akan kamu, dan kamu tiada kerat kuku kamu, dan tiada mengambil akan bulu misai kamu, dan tiada membasuh akan jari kamu, dan tiada bersugi kamu. Kemudian membaca ia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Yakni bermaksud, dan tiada kami turun melainkan dengan suruh Tuhan kamu. Dia daripada riwayat ini bahawa suatu ketika Hadrat Jibril alaihi salam lambat datang menemui baginda Nabi SAW, ataupun mungkin lama tak datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka apabila datang Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW bertanya kepada Hadrat Jibril, apa yang menahankan dikau ya Jibril? Jadi kenapa lambat datang ataupun kenapa lama tak datang? Maka apa jawab Jibril? Katanya, dan betapa aku datang akan kamu. Ini bagaimana aku nak datang untuk bertemu kamu dengan hal keadaan kamu tidak mengerat lagi kuku. Masih ini kuku baginda Nabi SAW tu belum dikerat lagi. Dan tiada mengambil akan bulu misai. Ini bulu misai Nabi SAW belum digunting. Kamu ini, dan tiada membasuh akan jari kamu. Ini Nabi SAW tidak membasuh jari itu dengan rapi. Ini di celah-celah antara jari-jari itu. Dan tiada bersugi kamu. Dan Nabi SAW tidak mengerjakan sugi, iaitu basuh atau mencuci bahagian gigi dengan menggunakan kayu miswak. Kemudian membaca ia, ini malaikat Jibril alaihi salam menyebut firman Allah Subhanahu wa taala,
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. Yakni tiada kami turun melainkan dengan suruh, ini dengan perintah Allah. Ini Nabi SAW dalam keadaan baginda menanti-nanti ketibaan kedatangan Jibril alaihi salam. Nabi tertanya-tanya, kenapa malaikat Jibril tak datang-datang ni? Jadi Nabi apabila didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril alaihi salam menjelaskan kenapa lambat datangnya. Kerana baginda Nabi SAW masih belum menyempurnakan perkara-perkara yang perlu disucikan, yang perlu dibersihkan, yang perlu dibuang, seperti kuku, misai yang panjang, dan membersihkan bahagian dalam mulut. Jadi malaikat Jibril alaihi salam hanya akan turun dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yani lambatnya Jibril alaihi salam datang bertemu Nabi itu pun adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat daripada Nabi SAW sabdanya, hak atas tiap-tiap Muslim itu mandi pada hari Jumaat. Jadi setiap orang Islam itu seharusnya mandi pada hari Jumaat untuk membersihkan dirinya dan bersugi, membersihkan bahagian dalam mulutnya, dan memakai bau-bauan, ini wangi-wangian, minyak atar ataupun perfume atau sebagainya. Dan riwayat daripada Hamid bin Abdul Rahman katanya, Humaid bin Abdul Rahman katanya, barang siapa kerat kuku pada hari Jumaat, barang siapa yang mengerat kuku pada hari Jumaat, dikeluarkan dia Allah Ta'ala daripada penyakit dan dimasukkan sembuh padanya. Ini antara kelebihan, kelebihan kita mengamalkan memotong kuku pada hari Jumaat. Bukan sekadar dapat faedah pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala kerana menuruti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan terdapat juga faedah-faedah daripada sudut kesihatan, kerana apa? Dapat mengelakkan kita daripada penyakit-penyakit. Barang siapa kerat kuku pada hari Jumaat, dikeluarkan dia Allah Ta'ala daripada penyakit dan dimasukkan sembuh padanya. Ini jika orang yang sedang sakit pun, maka dengan mengamalkan memotong kuku, mengerat kukunya pada hari Jumaat, insya-Allah dapatlah diharapkan dia mendapat kesembuhan. Dan pada satu riwayat, aman daripada penyakit jazam, penyakit juzam. Ini dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan mengerat kukunya pada hari Jumaat, maka dia akan terpelihara aman daripada mengidap penyakit juzam. Penyakit juzam tu apa? Penyakit kusta. Dan daripada khabar bahawasanya Nabi SAW diwaktukan pada tiap-tiap 40 hari dicukurkan bulu ari-ari, dan pada tiap-tiap Jumaat kerat kuku. Jadi khabar daripada baginda Nabi SAW bahawa diwaktukan pada tiap-tiap 40 hari. Jadi setiap 40 hari hendaklah kita mencukur bulu ari-ari, yakni bulu kemaluan kita, dan pada tiap-tiap Jumaat kerat kuku. Itu amalan yang disunatkan untuk kita melakukannya.
Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkehendak bahawa diamankan dia daripada papa dan mengadu hal daripada sakit mata dan baras. Baras ni penyakit apa? Penyakit sopak, ya. Dan gila, maka hendaklah dikerat kuku dengan menyela-nyelangi jarinya, iaitu pada tangan kanan atas tertib huruf khawabas, ya, khawabis. Jadi dalam mengerat kuku ni, dalam amalan mengerat kuku itu pun ada kaifiat, ada cara-cara yang tertentu, ada tertib yang tertentu, ya, untuk faedah-faedah yang tertentu. Sebagaimana dinyatakan di sini, ya, barang siapa yang berkehendak bahawa diamankan dia daripada papa dan mengadu hal daripada sakit mata, iaitu kadang-kadang kita mengalami sakit mata, ya, ataupun kita mungkin mengalami kesusahan, kesempitan, kepapaan, ya, kemiskinan, ya, macam-macam masalah hal urusan duniawi, ya, ataupun masalah penyakit sopak, penyakit-penyakit yang agak berat, ya, ataupun penyakit gila di sini dinyatakan, maka hendaklah dikerat kuku dengan menyelang-nyelangi jarinya, iaitu diselang-selang jarinya dengan kaifiat apa? Iaitu pada tangan kanan. Jadi tangan kanan atas tertib huruf khawabis. Ini kha, wa, kha, huruf kha, huruf waw, huruf alif, huruf ba dan huruf sin. Apa huruf kha ni? Apa huruf waw ni? Apa huruf alif dan apa huruf sin, ya? Ini huruf-huruf ni untuk menyatakan nama bagi jari-jari kita, ya. Kalau ibu jari ni dinamakan sebagai apa? Ibham. Dalam bahasa Arab, ibu jari ni dinamakan sebagai ibham, maknanya dengan huruf alif, ya. Kalau jari telunjuk ni dinamakan apa? Sababah, ya. Jari telunjuk namanya sababah, maka diisyaratkan dengan huruf sin. Kalau jari tengah ni, kalau kita panggil jari hantu, ya, tengah ni dipanggil jari wusta, wasap tu wasatiyah, yang tengah, pertengahan, yang tengah-tengah tu wusta, ya, jari yang tengah. Kemudian jari manis, ya, jari yang nombor 4 ni, ini dipanggil jari binsir, ya. Ni jari binsir. Binsir mana dengan isyarat huruf ba, ya. Kemudian yang kelima, jari kelingking tu adalah dinamakan sebagai khinsir. Kalau jari manis binsir, jari kelingking khinsir. Bukan khinzir, ya, khinsir. Jangan salah sebut, ya. Khinsir iaitu jari kelingking. Jadi apabila dikerat kuku tu dengan tertib huruf khawabis tu, kha, waw, alif, ba, sin, ya, maka kha tu huruf apa? Untuk khinsir. Maka dikerat kuku jari kelingking dulu, khinsir, ya. Kemudian waw itu wusta, untuk jari tengah, ya. Mula-mula jari kelingking, ya. Lepas tu jari tengah, jari wusta. Mula jari khinsir, kemudian jari wusta, kemudian huruf alif untuk mengisyaratkan kepada ibham. Ibham itu ibu jari. Mana 3 ni? 1, 2, 3. Kemudian huruf ba mengisyarat kepada binsir, iaitu jari manis. Maksudnya selepas kelingking, jari hantu, jari ibu jari, kita kembali ke jari manis, ya, jari binsir. Selepas jari binsir, huruf sin merujuk kepada sababah. Sababah itu jari telunjuk. Jadi itulah tertib dia.
bagi sebelah kanan tu, mulakan dengan jari kelingking iaitu khinsir, ya. Kemudian dengan waw, huruf waw tu wusta, ya. Kemudian alif, ibham, kemudian binsir itu jari manis, kemudian sin itu sababah, ya. Itu tertib nak memotong kuku dia. Bagi yang ada hal masalah, ya, tertentulah. Barang siapa yang ada berkehendak nak apa aman sentosa, mungkin dia dalam musibah atau malapetaka, ya, ataupun menghadapi kepapaan ataupun macam-macam hal, mengadu sakit, ya, ataupun ada penyakit-penyakit yang apa tak boleh nak disembuh seperti sopak, gila dan sebagainya, maka ini suatu faedah, ya, untuk kita ikhtiar beramal berdasarkan daripada kenyataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah dikerat kuku dengan menyelang-nyelangi jarinya, iaitu pada tangan kanan atas tertib huruf kha, waw, alif, ba, sin, ya. Dan pada tangan kiri bagaimana pula? Pada tangan kiri atas tertib huruf au khosab, alif, waw, kha, sin, ba. Kalau alif untuk apa? Alif untuk ibham, ya, alif mengisyaratkan kepada ibham iaitu ibu jari. Kemudian huruf waw iaitu huruf waw untuk merujuk kepada wusta iaitu jari hantu itu, jari tengah, ya. Kemudian huruf kha merujuk kepada khinsir. Khinsir itu jari kelingking, ya. Kemudian huruf sin itu sababah kepada jari telunjuk, isyarat kepada jari telunjuk, dan akhirnya disudahi dengan huruf ba, isyarat kepada jari binsir iaitu jari manis. Jadi begitulah tertib dia. Kalau tangan kanan dimulakan dengan khinsir, wusta, ibham, binsir dan sababah, ya. Bagi tangan kiri pula dimulakan dengan ibham, kemudian wusta, kemudian khinsir, kemudian sababah, dan disudahi dengan binsir iaitu jari manis. Ini kesudahannya. Dan adapun kaki bagaimana pula? Kaki nak potong macam mana? Nak kerat kuku kaki macam mana? Adapun pada kaki, maka dimulai daripada kelingking kaki kanan dan disudahi kepada jari kelingking kaki kiri atas tertib aturan segala jarinya. Ini kalau untuk kaki itu senang je. Daripada kaki kanan, kalau kaki kanan tu kelingking di ujung sebelah kanan ni, maka kita potong daripada kanan ke kiri, ya. Ya. Maka dimulai daripada kelingking kaki kanan, ya, daripada kelingking kaki kanan, kemudian jari manis kaki kanan, kemudian jari hantu, jari tengah kaki kanan, kemudian jari telunjuk kaki kanan dan ibu jari kaki kanan. Kepada jari kelingking kaki kiri, ini kita selepas kaki kanan tu, maka ditertibkan kaki kiri pula mula dengan jari ibu jari dia tu, ibu jari kaki kiri, kemudian jari telunjuk kaki kiri, kemudian jari tengah kaki kiri dan jari manis kaki kiri, dan akhirnya jari kelingking kaki kiri atas tertib aturan segala jarinya, daripada kanan ke kiri. Dan kaifiat ini mengatakan dia Ibnu Ar-Rif'ah. Ini menurut keterangan para ulama, ya. Dan pada suatu kaifiat, ada satu kaifiat lain, ya, dimulai pada kerat kuku dua tangan dengan telunjuk tangan kanan. Ini satu lagi kaifiat, ya, cara untuk mengerat kuku. Kalau tadi kita tahu dah dia selang-selang kan, mula daripada jari kelingking kalau sebelah kanan dan mula dengan jari telunjuk, jari ibu jari kalau sebelah kiri. Manakala satu lagi kaifiat dimulai pada kerat kuku dua tangan dengan telunjuk tangan kanan. Mula dengan jari telunjuk dahulu. Selepas jari telunjuk diikuti dengan jari tengah, ya, tangan kanan. Selepas jari tengah diikuti dengan jari manis, ya. Mula-mula dengan apa? Sababah, wusta,
Ya. Kemudian binsir, kemudian khinsir. Ya, selepas dah habis sampai ke khinsir, dari kelingking tu, kemudian ibu tangan, ya, ibu jari, ibham tu. Kemudian kelingking kiri, mula dengan kelingking kiri, kemudian jari manis, kemudian jari tengah, kemudian jari telunjuk, dan disudahi dengan ibu tangan, iaitu ibu jari tangan kiri. Dan menurut kata Syekh Bajuri, kaifiat ini mu'tamad, jadi boleh diamalkan, ya. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat dan mengambil ia daripada misainya, jadi mengambil ia daripada misai ni maksudnya dipotong misai ni lah, digunting, ditrim, ya. Maka apa faedahnya yang akan diperolehinya? Diafiatkan dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Banyak orang sakit gigi kadang-kadang makan tak jaga, ya, melekat celah-celah gigi kita tu. Sakit baki makanan, tambah kalau makan daging pula, ya. Kadang melekat celah-celah gigi tu, ya. Begitu juga sakit mata, kadang-kadang mungkin disebabkan, ya, yang sakit mata yang boleh merebak tu, ya, berjangkit. Maka ini amalan yang boleh kita amalkan pada setiap minggu, ya, kerat kuku pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Kata Ja'far radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kukunya dan misainya tiap-tiap hari Jumaat, ini tiap-tiap minggu, dijadikan itu sebagai amalannya, kerat kuku dan gunting misai. Barang siapa kerat kukunya dan misainya tiap-tiap hari Jumaat dan berkata pada ketika mengambilnya, iaitu ketika nak potong kuku tu ataupun ketika nak potong misai tu, dibaca doa ni, ya. Bismillahi wa billahi wa ala sunnati Muhammadin wa ali Muhammad. Itu doa dia ketika mana kita nak potong kuku, nampak? Begitu sempurnanya amalan agama, sunnah baginda Rasulullah SAW. Dia nak memotong kuku pun ada adab-adab dia, ada doa dia. Bukan kata nak mandi, nak basuh bilik air je, ya. Nak pakai baju je. Nak potong kuku pun ada peraturan dia, ada sunnah dia, ya. Kita potong dengan aturan yang telah dinyatakan tadi dan kita baca doa ni, Bismillahi. Ini doa potong kuku ataupun doa kerat misai, ya. Bismillahi wa billahi, dengan nama Allah dan dengan pertolongan Allah, wa ala sunnati Muhammadin wa ali Muhammad. Mana amalan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan atas sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan atas keluarga baginda Nabi SAW. Ini amalan yang memang diamalkan oleh baginda Nabi SAW dan sekalian ahli-ahli keluarga Nabi SAW, yang lelaki-lelaki lah yang dimisai. Perempuan mana ada misai. Tapi kerat kuku tu lelaki dan wanita memang menjadi amalan baginda Nabi SAW dan sekalian ahli bait, ahli-ahli keluarga baginda Nabi SAW. Dan ia adalah antara perkara fitrah, ya, yang perlu kita bersihkan daripada tubuh badan kita, yang perlu kita buang, ya, perlu dikerat. Tiada gugur yang dikerat itu, ini setiap kuku-kuku yang kita kerat ataupun misai yang dikerat itu, melainkan disurat Allah dengan dia pahala. Allah Ta'ala akan menyuratkan pahala, yang akan dituliskan ganjaran pahala daripada amalan tersebut. Maksudnya bukan saja kita potong kuku tu, bukan kata nak bersihkan diri, nak potong kuku tu kerana ada kekotoran semata-mata. Tapi kita potong kuku tu dengan niat ittiba' sunnah baginda Nabi Rasulullah SAW.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menyuratkan ganjaran pahala. Ya, apa pahalanya? Disurat Allah dengan dia pahala dimerdeka seorang sahaya dan tiada sakit ia melainkan sakit mati. Jadi Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala seolah-olah memerdekakan seorang hamba sahaya. Seolah-olah memerdekakan seorang hamba sahaya dan dia tidak akan mengalami sebarang penyakit melainkan sakit nak mati saja. Nampak? Dalam mengerat kuku dan memotong misai tiap-tiap minggu tu pun ada khasiat dia, ada faedah dia. Jangan kita ingat ianya hanya perbuatan biasa saja. Kata Ja'far radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kuku pada hari Rabu. Nampak tadi dinyatakan hari Sabtu pun boleh. Bukan kata hari Jumaat saja, hari Sabtu pun boleh. Barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu dan hari Jumaat dan mengambil ia daripada misainya, maka Allah Ta'ala akan afiatkan dia. Maksudnya Allah Ta'ala afiatkan itu, Allah Ta'ala pelihara dia daripada sebarang penyakit-penyakit ataupun musibah. Allah Ta'ala akan memelihara, afiatkan dia, sihatkan dia daripada sakit gigi dan sakit mata. Sakit gigi ni antara sakit yang sangat sakit, selepas sakit nak mati dan sakit nak beranak. Sakit gigi ni antara sakit yang sangat sakit. Bayangkan kalau tuan-tuan yang pernah mengalami sakit gigi, kita tak boleh nak dengar bunyi bising sikit pun kita dah tak tahan. Kadang-kadang cuaca panas sikit pun kita dah tak tahan dah. Pengap rasa bengkak, busi tu. Sakit tak tahan sangat dah. Kalau boleh nak tidur je. Jadi begitu sakitnya, Allah Ta'ala akan afiatkan, insya-Allah, dengan kita yakin amalan baginda Nabi SAW. Kita kerat kuku kita pada setiap hari Jumaat, setiap minggu. Boleh insya-Allah, semua insya-Allah. InsyaAllah ya. Jangan tak kerat kuku tuan-tuan. Kotor tu kadang-kadang kita makan, pegang macam-macam benda. Pegang kalau yang naik motor tu, pegang kat handle tu. Kadang-kadang kuku kita tu terpegang tu, dia terkikis pula tu. Macam-macam kekotoran kita nak makan pula. Makan nasi, lepas tu kita pakai tangan. Suap masuk mulut, kadang-kadang kita tak nampak kekotoran yang melekat di celah-celah kuku tu. Jadi kerana itu adalah menjadi sunnah untuk membersihkan diri kita daripada kekotoran tersebut. Maka disunnahkan untuk kita mengerat kuku kita. Kemudian tiada gugur yang dikerat itu melainkan disurat Allah Ta'ala dengan dia pahala dimerdeka seorang sahaya dan tiada sakit dia melainkan sakit mati. Kemudian kata Ja'far radhiyallahu anhu, barang siapa kerat kuku pada hari Rabu, maka dimulai pada kelingking tangan kanan. Ini dimulai dengan kelingking dan disudahi dengan kelingking tangan kiri. Jadi dimulakan daripada kelingking ini, kemudian dari manis, dari tengah, dari telunjuk, dari ibu jari, kemudian disudahi dengan diikuti dengan ibu jari tangan kiri pula, telunjuk tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari manis tangan kiri, dan disudahi dengan kelingking tangan kiri. Barang siapa kerat kuku pada hari Rabu dengan kaifiat tersebut, ini dimulai dengan kelingking tangan kanan dan disudahi dengan kelingking tangan kiri, nescaya aman daripada sakit mata. Ini bagi orang yang ada mengidap sakit mata, boleh ikhtiar untuk dijadikan amalan. Dan daripada Musa bin Bukair, katanya bagi Abi Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, sahabat kami mengambil misai dan kuku pada hari Jumaat. Dia mengambil misai itu bukan dia pergi ambil misai, maksudnya dipotong misai dia lah. Digunting misainya, dikerat kukunya pada hari Jumaat. Maka berkata ia, subhanallah, ambil olehmu akan dia jika engkau kehendak pada hari Jumaat dan pada segala hari. Jadi seorang ni bertanya kepada, memberitahu kepada daripada Abu Musa, berkatanya bagi Abil Hasan radhiyallahu anhu berkata,
sahabat kami mengambil misai dan kuku pada hari Jumaat. Ini dia nak menyatakan tentang sahabat-sahabatnya jadikan amalan memotong kuku, mengerat misai itu pada hari Jumaat. Ini dilazimkan dengan amalan tersebut. Setiap hari Jumaat dia potong kuku, potong misai. Maka apa kata Abil Hasan radhiyallahu anhu? Subhanallah, ambil olehmu akan dia. Jadi kamu nak kerat kuku ke, nak kerat misai ke, tak semestinya hari Jumaat, ya. Pada hari apa pun boleh, ya. Ambil olehmu akan dia jika engkau kehendak pada hari Jumaat dan pada segala hari. Ini pada hari Jumaat pun boleh, pada hari-hari yang lain pun boleh. Dan sabda Nabi SAW, jangan memanjang oleh seorang akan misainya. Yakni misai itu jangan dibiarkan terlalu panjang sehingga menutup bahagian mulutnya, ya. Nak makan pun susah, nak suap pun nak kena selak misai pula. Maka itu akan menyebabkan kekotoran, maknanya sisa-sisa makanan tu akan melekat pada misai. Maka bahawasanya syaitan berbuat sarang padanya. Ini jika misai itu dah terlalu panjang sehingga menutup bahagian bibirnya, ya, maka bahawasanya kata Nabi SAW, syaitan berbuat sarang padanya. Yakni mungkin dengan baki sisa-sisa makanan yang melekat di celah-celah misai itu, ya, maka akan meninggalkan kesan-kesan kotoran. Berselindung ia dengan dia, yakni syaitan pun akan buat sarang dekat misai itu kalau dah misai itu terlalu panjang. Dan daripada Hazrat Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sabdanya, khaliful musyrikina wa waffirul lihya wa waffirul liha wa huffus syawarib. Sabda Nabi SAW, khaliful musyrikina, hendaklah kamu menyalahi akan amalan orang-orang musyrikin. Jadi kalau apa yang dilakukan, apa yang biasa diamalkan oleh orang-orang musyrikin, maka hendaklah kamu mengamalkan sesuatu yang bertentangan dengannya. Jangan sama, jangan meniru samanya. Hendaklah kamu menyalahi amal perbuatan mereka. Menyalahi olehmu akan musyrikin dan sempurnakan olehmu akan janggut. Jadi panjangkan janggut, jadi tinggalkan dia dengan sempurna, dan ambil olehmu akan misai hingga nyata tepi bibir mulut. InsyaAllah kita sambung sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, daripada Nabi SAW, sabdanya, khaliful musyrikina wa waffirul liha wa huffus syawarib. Menyalahi olehmu akan musyrikin dan sempurnakan olehmu akan janggut. Yakni tinggalkan dia, yakni janggut tu dibiarkan panjang, ya, dengan sempurna, ya, dengan kita kemaskan dia. Dan ambil olehmu akan misai hingga nyata tepi bibir mulut. Yakni misai tu hendaklah dipendekkan, ya. Tak semestinya dicukur, ya. Boleh juga nak dicukur ataupun boleh dipendekkan hingga nyata tepi bibir mulut tu, ya, di atas bahagian mulut. Dan sabda Nabi SAW, menyalahi olehmu akan majusi, ya. Jangan menyerupai kaum majusi. Sebagaimana larangan Nabi SAW, jangan menyerupai golongan musyrikin. Begitu juga Nabi SAW menyuruh kita supaya jangan menyerupai golongan majusi, ya. Maka bahawasanya golongan majusi itu, mereka itu mencukur akan janggut. Jadi janggut mereka tidak pelihara, dicukurnya. Sebaliknya mereka memanjangkan misai mereka. Itu amalan orang-orang majusi, ya. Menyalahi olehmu akan majusi, maka bahawasanya mereka itu mencukur akan janggut mereka itu dan memanjang mereka itu akan misai. Dan kata As-Sadiq radhiyallahu anhu, engkau genggam dengan tangan kamu atas janggut kamu dan kamu kerat akan yang lebihnya. Ini kalau orang yang ada janggut yang panjang, ya. Macam kalau janggut saya ni, kalau saya genggam tu ada lebih tu, ini esoklah saya potong, ya.
esok hari Jumaat insya-Allah ya. Mana engkau genggam dengan tangan kamu janggut kamu dan kamu kerat akan yang lebihnya. Mana yang baki tu, yang bawah ni boleh kita kerat ya. Dan daripada Abi Ja'far radhiyallahu anhu, min sa'adatil mar'i khiffatu lihyatihi. Artinya daripada bahagia seorang itu ringan janggutnya. Ini janggut tu janganlah dibiarkan terlalu tebal. Boleh kita ringankan. Jadi potong, trim sikit supaya janggut tu tidak terlalu tebal. Kerana kalau janggut tu dah terlalu panjang sangat, dia berat sangat, dia kadang-kadang dia dah sampai ke bawah leher ni, maka dia mungkin akan menyebabkan ketidakselesaan pula ya. Bila tidur kadang-kadang janggut tu sampai berbelit-belit leher ya. Maka kerana itu disunatkan kita potong dalam kadar segenggam tadi. Dan daripada Abi Ja'far radhiyallahu anhu, min sa'adatil mar'i khiffatul lihyatihi. Daripada kebahagiaan seseorang itu ringan janggutnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, apabila menilik kamu pada cermin, maka kata olehmu, ini doa ketika melihat cermin, ketika menilik cermin. Yang kita cermin ni hari-hari kita tengok ya. Hari-hari kita tengok cermin. Kadang dalam bilik air pun ada cermin, keluar bilik air tengok cermin ya. Lepas pakai baju tengok cermin, nak sikat rambut tengok cermin ya. Kalau yang pakai bedak pun nak tengok cermin ya. Maka apabila kita melihat cermin, menilik cermin tu, kita melihat wajah kita tu, kita doa. Apa doa dia? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa rizqi. Ya Allah, ya Tuhanku, seperti mana kamu telah mengelokkan kejadianku, maka baikkanlah, elokkanlah akhlakku, perangaiku, dan elokkanlah rezekiku ya. Itu doa apabila kita menilik cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi wa rizqi. Ini kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita menilik cermin tu, melihat wajah kita tu, kita mensyukuri, ya Allah, Kau telah jadikan elok rupa paras aku ni ya. Cuba letak wajah kita tu di sebelah wajah seekor kera ke ataupun haiwan ke, kita tengok wajah siapa lagi cantik ya. Saya kita dapat lihat wajah kita ni Allah Subhanahu Wa Taala jadikan begitu elok ya, begitu elok kejadian manusia ni dengan letaknya, kedudukan mata, kening, hidung, mulut, pipi, telinga, dagu ya. Begitu elok kejadian rupa paras kita tu. Apabila kita menilik cermin, kita pun suka tilik wajah kita lama-lama. Pusing kot situ, pusing kot sini, kejap senyum, kejap sengih depan cermin ya. Jangan lupa baca doa. Kan seronok sendiri ya. Tak baca doa maka perangai kita pun tak berubah ya. Apa doa dia? Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, ya Tuhanku, seperti barang yang engkau elokkan kejadianku, kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau telah elokkan penciptaanku, kejadianku ya. Fahassin khuluqi wa rizqi, maka elokkanlah pula juga akan akhlakku, perangaiku dan rezekiku. Demikianlah tersebut di dalam Makarimul Akhlak. Ini suatu faedah masih lagi tentang kelebihan kita mengerat kuku pada hari Jumaat ya, ataupun pada hari Sabtu, ataupun ini kelebihan faedah-faedah daripada mengerat kuku tersebut dalam Nuzhatul Majalis, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu, keluar daripadanya penyakit dan masuk padanya sembuh. Ini kalau yang tak sempat kerat kuku hari Jumaat, hari Sabtu pun boleh dikerat kukunya ya. Kerana faedah sembuh daripada penyakit dan terpelihara daripada penyakit itu tetap dia akan memperolehinya.
Dan pada hari Ahad keluar daripadanya papa dan masuk padanya kaya. Ini barang siapa yang mengerat kukunya pada hari Ahad, maka akan keluar daripadanya kepapaan hidup. Ini kesempitan hidup tu akan dilapangkan dan datanglah kekayaan daripada kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Dan pada hari Isnin, yakni barang siapa yang mengerat kukunya pada hari Isnin, apa faedah dia pula? Keluar daripadanya penyakit gila dan masuk padanya sihat. Ya, maka terpelihara dia daripada penyakit gila, hilang akal. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kesihatan kepadanya. Dan barang siapa yang mengerat kukunya pada hari Selasa, keluar daripadanya baras, ini penyakit sopak, dan masuk padanya sembuh. Ini kalau orang yang ada mengidap penyakit sopak, ya, maka boleh dijadikan amalan untuknya, ya. Mana setiap hari Selasa potong kukunya sebagaimana kaifiat yang telah dinyatakan tadi. Dan pada hari Rabu, barang siapa yang mengerat kukunya pada hari Rabu, keluar daripadanya was-was, jadi keraguan-raguan di dalam hati, ya, was-was dan ketakutan keluar daripadanya. Dan masuk padanya aman, yakni rasa aman, tenteram, ya, sentosa. Dan pada hari Khamis, barang siapa mengerat kuku pada hari Khamis, keluar daripadanya penyakit juzam. Ya. Penyakit juzam, iaitu penyakit apa? Penyakit kusta. Ya, penyakit juzam itu adalah penyakit kusta. Keluar daripadanya penyakit juzam, iaitu apabila kita memotong kuku kita pada hari Khamis. Dan masuk padanya afiat, yang Allah Ta'ala akan memberikan kita kesihatan, pemeliharaan daripada berbagai-bagai musibah penyakit. Dan barang siapa yang mengerat kukunya pada hari Jumaat, keluar daripadanya dosa dan masuk padanya rahmat. Nampak? Jadi faedah-faedah daripada mengerat kuku tu bukan kata pada hari Jumaat saja. Bahkan pada setiap hari boleh, ya. Kalau kuku tu dah panjang sangat, tiap-tiap hari dia panjang, maka boleh dijadikan amalan setiap hari kerat kuku, tak ada masalah, ya. Dan pada riwayat yang lain daripada Nabi SAW, barang siapa kerat kuku pada hari Sabtu, mempusakai penyakit akilah. Ini sebaliknya pula. Ya, barang siapa yang kerat kuku pada hari Sabtu, ya, mempusakai penyakit akilah. Dan pada hari Ahad hilang berkat. Ini barang siapa kerat kukunya pada hari Ahad, hilang berkat. Dan pada hari Isnin mempusakai alim fadil. Ini barang siapa yang mengerat kukunya pada hari Isnin, dia akan mempusakai ilmu, berbagai-bagai ilmu, kelebihan, ya. Dan pada hari Selasa mempusakai kebinasaan. Dan pada hari Rabu mempusakai jahat perangai. Dan pada hari Khamis mempusakai kaya. Dan pada hari Jumaat mempusakai ilmu dan lemah lembut. Maka atas riwayat ini, 3 hari jua yang sunat kerat kuku padanya. Yang ini daripada riwayat yang lain, ya, bahawa dalam riwayat yang dinyatakan ini hanya ada 3 hari dalam seminggu yang ada fadilat, iaitu pada hari Khamis dan hari Jumaat dan hari Isnin, ya. Jadi penilaian tentang hadis ni, mungkin ada hadis-hadis ni ada riwayat yang dhaif, ya. Jadi tentang apa kedudukan hadis-hadis tersebut, ya, perlu ditahqiqkan, perlu ditahqiqkan daripada kitab-kitab hadis, ya. Maka atas riwayat ini, menurut kata para ulama, 3 hari jua yang sunat kerat kuku padanya, iaitu hari Khamis dan hari Jumaat dan hari Isnin. Dan makruh menyimpan atas kerat kuku sebelah tangan atau sebelah kaki. Ini sebelah tangan saja dikerat kukunya, sebelah tangan lagi tidak dikerat kuku, atau sebelah kaki dikerat kukunya, sebelah kaki lagi tidak dikerat. Maka itu adalah makruh. Kemudian sunat membasuh kepala anak jari kemudian daripada dikerat kukunya. Ini selepas kita dah kerat kuku, ya, maka disunatkan kita membasuh
kepala anak jari tu, ini di bahagian hujung jari kita tu, tempat di mana kuku dikerat tu. Kerana dikata orang bahawasanya menggaru-garu dengan kuku dahulu daripada dibasuhnya memberi mudarat dengan badan. Jadi kalau kuku tu kita dah potong, dia tajam ya. Kalau kita tak basuh dia, nanti dia akan jadi apa? Mungkin dia akan menyebabkan tercalar pada tubuh badan kita bila kita menggaru-garu ya pada badan kita disebabkan kuku kita tu selepas kita dah kerat tu kita tidak basuhkan dia ataupun tidak kikis dia, maka akan memberi mudarat pada badan. Jadi mungkin akan menyebabkan calar pada tubuh badan bila kita garu badan kita. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sedikit sebanyak manfaat daripada ilmu yang kita dapat pada malam ini tentang fadilat mengerat kuku dan mengerat misai ya pada hari Jumaat, khasnya kerana itu adalah penghulu hari dalam seminggu ya, hari yang mempunyai banyak fadilat. Sunat untuk kita jadikan amalan ini pada setiap minggu, dan kita pesan kepada setiap ahli keluarga kita ya, kerana kita akan beroleh pahala daripada amalan tersebut, bukan saja untuk tujuan kebersihan semata-mata, tapi untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala ya, kesukaan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Taala kurniakan pahala, maknanya Allah Taala ada meletakkan keredaannya dalam amalan tersebut ya. Wallahu a'lam wa atam. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapatlah kita ambil manfaat untuk kita amalkan yang kita sampaikan, apa yang baik, apa yang benar, semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik dan salah silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri, insya-Allah kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.